Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma ja'alna allazina iza alimu amilu wa iza amilu akhlisu wa iza akhlisu kubilu 'indaka ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmat Allah kita masih lagi diberi kesihatan yang baik. Alhamdulillah juga kita masih berada dalam taman-taman syurga. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita sambung majlis ilmu kita menggunakan kitab 100 mutiara hadis sahih Bukhari dan Muslim. Muka surat 61. Muka surat 61, hadis yang ringkas. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Hadis yang ringkas yang kita akan ambil pengajaran daripada apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dilahirkan 19 tahun sebelum hijrah. Abu Hurairah ini dia orang Yaman. Dia orang Yaman. Nama dia Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Ad-Dausi itu kampung dia, nama tempat dia. Bila begitu gelaran dia periwayat hadis yang paling banyak. Dia antara periwayat hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelaran Abu Hurairah digelar kerana sikap penyayang dia dengan binatang. Ada satu hadis yang menceritakan tentang kucing ini. Hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia menceritakan tentang kucing yang mana Nabi kata uzibati mara'atun fi hirratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha iz hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khasaisil ard. Hadis itu hadis sahih. Dia menyebut terang tentang kucing. Nabi kata ada seorang perempuan yang mana perempuan ini Nabi kata dia finnar. Nabi kata dia ni ahli neraka. Nabi ini bukan senang nak sebut. Tapi kalau Nabi sebut kata dia ahli neraka tu memang kan. Maka Nabi kata seorang perempuan
yang dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Dia kata uzibat imra'atun fi hirratin. Puncanya kerana seekor kucing. Punca kerana seekor kucing. Kucing tadi dia kata habasatha hatta matat. Dia tangkap kucing ni tadi, mungkin dia tak suka ataupun dia rasa kucing ni mengganggu dia kan. Bila begitu dia tahan, habasat ni dia tahankan kucing tadi, kemudian dipenjarakan sampailah kucing tu mati. Ini mandatori lah. Kan dia kurung sampai mati. Bila begitu wanita itu dia tak bagi makan, dia tak bagi minum, dia simpan sampai mati ni tadi. Pun dia tak lepaskan untuk, dalam hadis ni kata untuk dia makan hasaisil ar ni, dia makan daripada apa yang ada makanan dalam kehidupan dia lah. Kan? Tak bagi kebebasan untuk dia makan, tahan begitu sampai dia mati. Maka Nabi kata perempuan ni dimasukkan ke dalam neraka. Kan, tuan-tuan tengok, saya kata Islam ni dia suruh kita cari jalan untuk buat kebaikan. Kan, hatta sehingga seekor binatang. Dia suruh kita cari jalan ni, kita fikir macam mana, kan? Sebab ada satu orang yang saya kata dia bagi minum anjing, dia satu orang laki-laki, itu hadis sahih, dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Kan? Dia lalu di satu tempat, dia tengok anjing tadi, anjing tu terjelir lidah dia jilat pasir. Kemudian orang ni tadi dia turun dalam telaga, dia minum, dia naik balik, dia tengok anjing ni tadi dahaga. Kan? Kemudian dia turun balik, dia cedok air dalam kasut dia, kemudian dia bagi minum. Kan? Maka orang ni masuk syurga. Kan? Senangnya ustaz nak masuk syurga. Siapa kata susah? Nak cerita kata tuan-tuan kena fikir macam mana untuk nak buat baik. Kan? Bila banyak ruang kita fikir untuk buat baik, kita tak ada masa untuk nak dajai orang. Ni yang kita tak fikir apa ni, kira nak dajai orang lah. Banyak ruang kita fikir, kita nak kira nak berjatuh orang, nak pasal kita tak fikir baik. Kalau kita fikir untuk buat kebaikan, hatta sehingga binatang sekalipun, kan, dia boleh masuk dalam syurga. Bukan makna kata mudahnya dengan kata Allah bagi hidayah, Allah fasyakarallahu lahu. Dalam hadis tu kata Allah terima kasih dekat orang tu. Allah tu terima kasih dekat orang yang bagi cedok air, bagi minum dekat anjing tu. Allah terima kasih dekat dia. Subhanallah. Maka saya nak sebutkan, saya kata kena fikir macam mana. Kalau kita tak suka dia, jangan kita aniaya dia. Itu cerita yang saya sebut tadi, yang dalam hadis ni, Abu Hurairah. Kan, dia ni suka kucing. Hadis yang diriwayatkan, diceritakan kepada kita malam ni, tajuknya adalah malu. Ringkas saja. Dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata al-imanu, iman itu, tuan-tuan, apa dia iman? Iman itu mawaqira biqalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu adalah apa yang terpahat dalam hati dia, wa saddaqahu al-amal, nak membuktikan keimanan dia, tengok apa dia buat. Tengok apa dia buat. Kan, kalau tengok buat, ini bukan ciri-ciri orang beriman, dah lah macam tu, tak malu pula tu. Kan, hari ini banyak muka tak malu. Dia nak cerita tajuk ni malu. Kan? Tapi saya kata malu yang macam mana? Yang kata Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata iman itu, Nabi kata ada mempunyai lebih daripada 70 bahagian. Kalau nak sebutkan satu persatu cabang keimanan yang ada dalam keimanan kamu, Nabi kata ada 70 cabang, salah satunya adalah malu. Baiklah, saya kata malu yang macam mana? Ada satu orang, dia ada keluarga, dia ada isteri, dia sebagai suami, dia ada anak. Dia selalu solat di masjid. Selalu dia solat di masjid. Satu hari dia solat di rumah dia. Satu hari dia solat di rumah dia. Entah macam mana terlambat, dia ambil wuduk, kemudian dia solat di rumah dia. Dia pergi ruang tamu, dia bentang sejadah,
Kemudian dia solat di ruang tamu rumah dia. Elok dia solat tu, isteri dia siap ambil uduk apa, bentang sejadah, duduk belakang dia. Kan? Bila begitu tadi, dia siap baca Fatihah, baca surah, dia rokok, dia tengok belakang ada sejadah. Kan? Dia tengok belakang ada sejadah. Mana isteri dia ikut dia. Cantik rokok apa sujud, tuan-tuan, isteri dia bangun pada sujud, tengok tinggal sejadah aja. Kan? Bangun pada sujud, tengok tinggal sejadah aja. Isteri tadi sembahyang solat sampai habis apa semua, cari ada duduk dalam bilik sembahyang. Ada duduk dalam bilik dia sembahyang. Kan, cantik punya sembahyang, habis sembahyang isteri tanya, dia kata, "Kenapa abang tinggalkan saya tadi waktu sembahyang tadi?" Dia kata, "Selama ni aku pergi sembahyang di masjid. Aku sembahyang di masjid duduk belakang imam apa semua tu okeylah. Hari ni," dia kata, "bila aku jadi imam, kau pula ikut belakang aku." Dia kata, "Aku segan nak baca ni, takut engkau dengar. Dia kata malu. Ini satu ahli syurga." Ini satu pasal lah. Nak cerita pasal malu. Dia kata, "Aku malu." Dia kata, "Kamu dengar." Dia kata, "Tinggal sejadah aja. Hilang terus, lari semayang dalam bilik." Tuan-tuan, dia malu. Orang dengar dia baca, takut tak betul. Tapi dia tak malu, dia tak belajar. Ini pun satu hal juga. Saya nak terangkan, nak sebut yang kata malu cabang daripada iman tu, malu macam mana? Kan ada orang dia datang mengaji ni dia malu. Dia nyuruh kan. Pun satu ahli syurga juga. Kita nak ceritakan, saya kata malu ni malu yang macam mana? Maka dalam hadis ni sebut, dia kata malu itu adalah sebahagian daripada keimanan. Okey. Kita lihat, saya kata dalil yang paling tinggi. Yang pertama, kita tengok Al-Quran. Ini hadis sahih kita baca. Dalam Al-Quran disebutkan cerita, saya kata, tentang malu. Allah ada sebut dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang saya kata disebut dalam Al-Quran dicerita tentang malu. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 26. Kan? Dia sebut, "Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu membuat perumpamaan di dalam Al-Quran itu, membuat satu perbandingan ma ba'udatan, nyamuk. Allah buat perbandingan dalam Al-Quran tu dengan satu jenis makhluk, haiwan yang kecil. Haiwan yang kecil, serangga, nyamuk. Dibuat perbandingan itu, maka disebut dalam Al-Quran tentang nyamuk ini. Kan? Maka banyaklah condemn. Alah, kalau setakat nyamuk je. Kan? Apa perbandingan dengan nyamuk? Kan? Tapi tuan-tuan bila kaji tengok, kan? Yang dibuat perbandingan itu, saya pernah sebut pada tuan-tuan, kalau saya kata dosa besar dengan dosa kecil, dosa besar dengan dosa kecil, kabair, dosa besar, ismun ataupun zambun, kan? Dosa ni tuan-tuan, orang tak tahu. Dosa saya tak ada siapa tahu. Isteri saya mungkin tahu 5%, 10% je. Paling tinggi 20%. Ni dosa duk yang sebelah kita pun kita tak tahu. Kan? Tak ada siapa tahu, melainkan Allah tahu. Kalau Allah buka dosa kita yang sekecil-kecil je, terkejut habis semua dalam ni. Allah buka yang kecil je. Kan? Allah dia berkata, malaikat kata tu yang paling kecil, lagi tepuk dahi. Kan? Yang besar lagi ada, belum buka lagi. Maka saya buat perumpamaan, bandingan tadi. Saya kata kalau dosa besar, ibarat haiwan yang besar. Jadi kita manusia, kita tahu bahaya kalau haiwan yang besar. Seumpama singa, harimau, ataupun gajah, kan? Yang kita hari ini kita berhati-hati, kita jaga-jaga kalau di mana pun
kita akan sentiasa berhati-hati. Kalau ada simbol, ada apa semua, kita tengok, kita akan berhati-hati. Maka natijahnya, keputusannya, dalam masa setahun kita tengok tak ramai orang yang mati kecelakaan disebabkan oleh binatang yang besar. Gajah, harimau makan orang setahun sekali pun, tahun ni belum lagi. Tak ada. Kan? Okey. Kita tengok dosa kecil. Saya baca hadis tadi, uzibatim mar'atun tadi fi hirratin, itu termasuk dalam dosa kecil. Diazabkan satu orang perempuan yang dia menyeksa seekor kucing. Nabi kata fahiya finnar, dia ni duduk dalam neraka. Dia tu siapa lawan? Nabi kata dia duduk dalam neraka. Maka saya kata itu termasuk dalam tajuk hadis tu dosa kecil. Jangan dipermudahkan tajuk dia. Kan, dalam kitab, nama kitabnya 40 hadis penawar bagi hati. Itu kitab dia. Saya kata dosa kecil, kalau kita tengok, kalau saya sebutkan tadi dosa besar itu ibarat haiwan yang besar. Orang sentiasa hati-hati, orang sentiasa jaga. Kalau dosa yang kecil, ibarat serangga yang kecil. Kalau tadi Allah sebut dalam Al-Quran, nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah buat perbandingan dalam Al-Quran, hanya nyamuk. Kalau tuan-tuan tengok, kecelakaan disebabkan binatang besar tak banyak. Tapi tuan-tuan tengok disebabkan nyamuk. Kan? Hari ini kempen denggi. Orang kena makan harimau tak ada, kena makan denggi ni cukup ramai. Kan? Kita rasa dia tak bahaya. Tuan-tuan ternak dia belakang rumah lagi. Kan? Kita simpan dia, kita letak dia. Kemudian kita tak nampak dia bahaya. Begitu juga dosa. Kan? Kita dosa besar semua kita tak buat. Tapi kita terlupa, rupanya kita buat yang kecil. Di akhirat nanti, kalau saya kata tadi, kalau yang besar tadi kita jaga, rupanya kecelakaan datang. Yang kecil. Dosa kecil tadi, maka ramai yang mati dengan sebab serangga yang kecil. Sebab nyamuk saja banyak mati. Allahu Akbar, subhanallah. Kan? Sebab itu. Kemudian dalam Al-Quran juga dia sebut. Dalam Al-Quran dia sebut, dia kata wallahu la yastahyi minal haqqi. Dan Allah itu tidak malu untuk menerangkan kebenaran. Tuan-tuan, di sini maknanya ada orang yang malu untuk nak terangkan kebenaran. Kan? Macam tadi saya kata, dia solat, dia kata aku malu kalau kamu dengar aku baca Quran. Kan? Tuan-tuan, dia malu orang dengar dia baca Quran. Adakah yang kata malu sebahagian pada cabang iman tu, itukah malunya? Tak. Bukan. Dia kata Allah itu disebutkan wallahu la yastahyi minal haqqi, dan Allah itu tidak malu menerangkan kebenaran. Ada orang dia malu nak buat benda betul. Dia nak sembahyang berjamaah ke masjid Intan Mas ni, dia bukan tak nak datang tapi dia malu. Adakah yang kata cabang iman tu malu tu? Dah tentu bukan. Ada orang tuan-tuan dia malu dengan Allahu Akbar, subhanallah. Kawan kita jumpa dia. Kan? Cuma biasa kita pergi mengaji tempat lain, dia masuk UAA. Hari ni WhatsApp ni apa semua boleh jumpa apa semua, ada buat reunion. Tapi bila jumpa dengan kita, dia kata bolehlah kalau nak pergi. Kan? Tapi dia kata tengoklah. Dia tengok kita, tengok pakaian kita apa semua. Tapi dia kata reunion ni tema dia bukan minta maaf lah. Dia kata dia pakaian bukan yang macam ni. Dia mengaji Universiti Islam, saya tak tahu Islam dia di mana. Saya tak nampak apa yang dia nak. Kan? Betul, kita kata dia kata nak datang ke tak mau datang, dia kata it's up to you lah. Dia beritahu kita. Kan? Nak datang ke tak datang tak apa. Tapi kalau nak datang, dia kata minta maaf lah, bukan macam ni bentuk punya pakaian. Allahu Akbar. Kan? Kita tengok dia macam malu. Kan? Dia macam malu. Saya nak sebutkan, betul lah. Dia kata Allah tak malu terangkan kebenaran. Sebab tu tuan-tuan, saya kata kita ni tahu diri kita. Kan? Kita ni saya kata kalau tempat kita ni lah, yang kita nampak, ampun cakap lah. Kita buat contoh.
Kalau tempat kita ni, kalau ada satu orang alim, satu orang ulama, kan, dia terkenal, ulama ni tadi dengan saya kata kehebatan dia, dengan ilmu dia, kan, bila begitu masyarakat setempat ni dia akan tengok orang ni. Okey, orang Intan Mas akan tengok, oh dia ni tok guru besar, kan, pakaian dia macam ni, dia pakai sorban macam ni, anak murid dia semua ikut, kan, dia ikut sorban dia bentuk macam mana, pakaian dia macam mana, kan. Cuma saya kata dia ni satu hari dia sembahyang, dia solat, dia jadi imam. Allahu Akbar, takbir, jadi imam. Dia jadi imam di masjid Intan Mas ni, kan. Bila dia orang alim, dia punya tok guru ni orang alim, anak murid semua tengok. Bila tengok ni, satu hari dia tengah solat tu, kucing melintas. Ni cerita kucing ni tadilah, kan. Kucing ni tadi melintas, dia pun tengok depan mimbar ni, macam mana kucing tu boleh melintas. Tok guru ni tadi tengok, kan, macam mana dia kata dalam masjid ni ada kucing. Tuan-tuan, hilang khusyuk dia. Tok guru ni tadi hilang khusyuk bila ada kucing dalam tu, kan. Kemudian habis solat apa semua, dia nak solat isyak malam tu. Bila nak solat isyak, dia teringat tadi ada kucing dalam masjid. Dia suruh anak murid dia cari mana kucing tadi, kan. Anak murid dia cari jumpa kucing, tangkap kucing. Tok guru tadi ambil kucing ni tadi, tangkap, diikat dekat mimbar, kan, diikat dekat mimbar. Dia pun sembahyang, Allahu Akbar, kan. Esok subuh nak sembahyang, dia buat lagi, dia suruh cari kucing, sebab kucing tu hilang khusyuk dia, diikat dekat mimbar, kan. Lama-lama tu anak murid dia tengok, masuk masa setahun 2 tahun tok guru ni bila nak sembahyang diikat kucing dekat mimbar, kan. Ni anak murid lain macam dah tengok, kan. Oh, ini hebat ni tok guru ni, hebat tok guru, dengan kita dah cara pakaian dia, cara cakap dia, cara semua kita dah tiru dia dah, kan. Meninggal tok guru ni tadi. Bila meninggal, anak murid dia paling kanan naik. Okey, anak murid dia paling kanan naik, bila nak sembahyang dia cari kucing. Ni kucing mana, kan. Maka okey, tangkaplah kucing tadi, ada, dia pun ikat. Kenapa? Tok guru buat, kan. Dia tak tahu yang tok guru dulu tu buat, kan. Tok guru tu buat kerana hilang khusyuk. Dia ni dah jadi satu benda seolah-olah dah nak sembahyang kena ada kucing, ikat, tangkap kucing, ikat dekat mimbar. Okey, kan. Takdir Allah, kucing tu mati. Ni kacau. Bila kucing tu mati, dia nak sembahyang tak boleh. Sebab tok guru bila sembahyang, dia tangkap kucing, diikat kucing. Sudah. Dia cakap macam mana? Bicarilah kucing kurap mana-mana, kan. Pasal nak sembahyang. Tuan-tuan, dia dapat, saya kata, bukan ilmu, kan. Dia dapat bukan ilmu. Kita suka tiru. Kan. Bila kita tiru tadi, seolah-olahnya bizop sama dah dengan tok guru tadi. Tak. Sebab tu saya sebutkan di sini, saya kata benda betul kena sebut. Kebenaran kena sampaikan. Baik, balik pada tajuk tadi, itu yang terdapat dalam Al-Quran. Allah sebut, dia menceritakan, saya kata yang ayat yang kata wallahu la yastahi minal haq tu, Allah tidak malu untuk menerangkan kebenaran. Ceritanya sahabat Nabi, dia datang bertamu ke rumah Nabi, kan. Bila datang, ayat tu kata kalau nak masuk dengan keizinan, kan. Kita jangan masuk rumah orang tanpa keizinan. Ni kena ada rasa malu lah, kan. Kita bagi salam 3 kali, Assalamualaikum, kan, kali pertama. Dan senggang masuk, kita bagi salam kedua, Assalamualaikum. Kalau 3 kali tak ada, tuan-tuan beredar. Ini adab. Ayat ni dia menceritakan sahabat Nabi yang ke rumah Nabi. Jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum, kedekang, ketuk pintu. Maka tuan-tuan, dia melibatkan adab akhlak. Malu ni akhlak, kan. Malu ni akhlak. Okey. Di sini tadi dia sebut, dia kata iman itu mempunyai banyak cabang, hingga sampai 70 lebih cabang. Maka salah satu di antara cabang iman yang terpenting ialah sifat malu. Jadi malu adalah salah satu cabang yang penting daripada keimanan. Sebab itu dia sebut dalam hadis, dia kata al-haya' wal imanu qurina jami'an fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Iman dengan malu itu bergandingan. Kalau dicabutkan malu itu, makna tercabutlah keimanan. Itu hadis Nabi. Nabi kata iman
dengan malu itu adalah bergandingan. Nabi kata al-iman wal haya, al-haya wal iman qurina jami'a. Dia berhimpun dua. Dia tak dapat tidak. Kalau orang tu ada malu, keimanan dia ada. Tapi kalau orang tu sudah tidak ada perasaan malu, Nabi kata iman dia dah tak ada. Kan? Dia sebut di sini, dia kata fa iza rufi'a ahaduhuma, bila dicabut satu, dia bergandingan dua, cabut satu. Bila cabut satu rufi'al akhar, maka tercabutlah yang lagi satu. Kan? Maknanya pentingnya takut itu tadi, dia ada function, dia punya peranan yang boleh menyelamatkan kita. Takut kencing manis, maka kita hati-hati minum, kan? Gula semua kita kawal. Maka akhirnya takut tu menyelamatkan kita. Begitu juga malu. Begitu juga malu. Malu ini sifat yang Allah jadikan. Dia kalau terlalu malu sehingga ta'assub berlebihan, dia merosakkan kita. Kan? Dia mesti mengikut kepada syarak. Saya nak sebutkan malu yang disebutkan dalam hadis ini adalah sifat malu yang berpandukan kepada syarak. Kalau malu nak sembahyang berjemaah, malu nak baca Quran, malu nak, itu bukan. Itu bukan. Kan? Malu yang dikehendaki di sini adalah malu yang mengikut kepada syarak. Kan? Timbul perasaan malu. Saya malam ni tadi pun kalau ikut fikir-fikir, saya kata aku ni tak datang pun tak apa kot, tapi ada rasa malu pula tuan-tuan. Malu pula. Kan? Nanti orang jumpa cikgu kata Intan tanya, Ustaz malam maru ni pergi ke mana? Kita nak jawab pun susah juga. Kan? Dia kalau nak tipu ni, dia kalau start tipu, dia kena tipu straight. Betul tuan-tuan? Dia kalau tipu, nak kekalkan tipu, dia kena tipu. Nak kekalkan tipu lagi, dia kena tipu lagi. Kan? Dia kalau betul, dia jadi habis hancur. Dia kena macam tu. Jadi kita pun fikir kan. Bila fikir ada perasaan malu, akhirnya malu tu menyelamatkan kita. Sebab dia sebut, dia kata fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Nabi kata, kalau kamu sudah tak ada perasaan malu, kamu buatlah apa kamu nak buat. Kan? Kalau kamu sudah tidak ada perasaan malu, hari ini tercabut tuan-tuan. Perasaan malu ini telah, kan? Orang betul lah kata akhir zaman, kan? Yang kita baca apa tanda-tanda kiamat tu. Kan? Yang apa dia sebutkan tentang terbenanya bangunan-bangunan tinggi di akhir zaman di tanah Arab yang tandus, kan? Hadis Sayyidina Umar tu, kan? Dia apa menceritakan tentang, saya kata tanda-tanda hampir pada kiamat. Betul tuan-tuan, saya kata tak jangka tanah Arab yang begitu punya dulu, saya kata dikenali dengan kering kontang, hari ini syurga dunia. Tuan-tuan tengok, saya kata daripada Kuwait. Tuan-tuan tengok daripada Kuwait negara kaya. Kan? Kalau masa saya belajar di Mesir tu ada yang dapat minhah beasiswa daripada Kuwait ni. Dia bukan kenal kita pun, tapi dia boleh bagi duit. Kuwait. Tuan-tuan nak tengok dari jalan tu, kalau tengok tegak macam ni tak boleh, kena baring tegak tu. 1.2 km. Burj Khalifah 860 meter je. Dia yang nak buat dekat tepi laut Mediterranean, dekat Jeddah tu, yang dijangka siap apa 2030 kan, 6,600 trilion. Arab buat. Nabi kata akhir zaman ni padang. Kalau saya masuk dalam tu yang sampai pagi saya tak tidur. Saya nak tengok semua apa ada dalam tu. Tidur rugi 150,000. Tidur tepi longkang pun boleh. Kan? Kalau tidur kita tak sedar, duduk mana pun sama aja. Allahu Akbar, subhanallah. Betul Nabi sebut tu. Dan Nabi kata kalau dah terbina bangunan yang tinggi-tinggi di tanah Arab tu, terang Nabi sebut. Dan Nabi kata pada ketika itu, kan, anak akan melahirkan mak. Itu tanda dia. Kan, makna dia dah terbalik. Nak ceritanya terbalik ni lah. Hari ni kalau buat baik malu. Buat benda tak baik, orang tak ada perasaan malu. Allahu Akbar, subhanallah. Tuan-tuan, malangnya dah dicabut. Kalau kata cabut malu tadi, maknanya dicabut iman, dicabut. Sebab Nabi kata fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu dah tak ada perasaan malu, kamu buat apa kamu nak buat. Yang tak ada malu siapa? Binatang. Binatang yang tak ada malu.
Kan? Dia nak beromen di hadapan tu. Dia nak apa, dia nak buat, dia buat je. Kan? Dia tak pakai apa, dia tak malu. Kamu tak ada perasaan. Allahu Akbar, subhanallah. Maka disebutkan dalam hadis ni, cerita saya kata tentang malu ini tadi. Kalau benda kebenaran jangan malu. Nak datang ke masjid, nak mengaji, baca Quran, takut tak betul apa, tak usah malu. Tak usah malu. Malu kalau kita tak pandai, kan? Kita patut ada rasa malu. Bukan malu maknanya kita nak baca kita malu. Tuan-tuan, saya kata kalau kita tak yakin dengan keimanan kita, kalau kita tak yakin dengan solat kita, kalau kita tak yakin dengan bacaan kita, agak-agak Allah terima tak? Kamu pun tak yakin. Iman tu mestilah yakin. Mawuqira biqalbi. Apa yang kamu yakin terpahat dalam diri. Kalau kamu sendiri tak yakin, Tuhan punya badan. Aku ya semayang ni maghrib ni aku jadi imam ya, tapi aku pun tak yakin bacaan aku ni. Allahu Akbar, subhanallah. Kan? Dia sendiri tak yakin bacaan dia. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, kita kadang-kadang bila sebut, kita bagi tahu, kalau boleh terima tu bolehlah, kan? Saya tuan-tuan kadang banyak juga terkena marah orang. Kan saya sebut, saya kata malu. Kadang-kadang kita orang dah berumur. Kan? Kita dah berumur, dah umur macam kita. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis ni, malu yang mengikut syarak ni kita langgar syarak lah. Kemudian malu macam contoh tala'ub ni, kita apa bermain-main dalam solat, kan? Kita sembahyang, ada kan? Umur 60 dia takbir Allahu Akbar. Lepas takbir dia tarik ekor serban kawan dia. Kan? Ekor kawan dia sebelah. Kan? Belakang dia budak darjah 3. Budak tu pun confused. Aku darjah 3 ke dia darjah 3? Yang mana satu darjah 3 pun tak tahu. Kan? Maka budak dia pun tengok. Tapi kalau kita sebut orang marah, dia kata ustaz takkan bergurau pun. Saya kata kadang terkena juga kita sebut. Kan saya sebut warna di Sungkai. Kan kita tengah kuliah, saya kata ada kuliah masuk ke dalam. Kan tak sepatutnya, tak sewajarnya usia macam kita, orang kuliah dalam, kita main handphone duduk di luar masjid ni. Rupanya tuan-tuan saya cakap tu ada betul dekat luar tu. Kan kita ni main umur macam kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sibuk lagi, dia gelak seorang, ketawa seorang dengan Facebook dia, dengan Instagram dia. Orang mengaji dalam masjid, dia duduk luar tu. Allahu Akbar, subhanallah. Kita tahu kan kelebihan majlis ilmu apa. Ustaz tu ada dalam tu, kesian tengok ustaz tu. Kan? Dia boleh, tuan-tuan. Saya keluar, saya tengok ada. Dia kata ustaz, yang ustaz sebut tadi ada dekat luar tu. Sudah kata. Tapi dah sebut dah, nak buat macam mana? Mudah-mudahan sini tak ada lah. Kan? Tempat kita ni tak ada. Jadi tak sepatutnya. Saya kata bukan tak boleh. Kita nak WhatsApp, nak Facebook apa semua, kan? Saya kata teknologi ni bukan untuk bukan nak halang dia, kan? Kita kena kawal dia. Kita kena kawal. Orang kata limitasikan dia. Bukanlah makna tengah kuliah pun Allahu Akbar, subhanallah. Kan? Balik pada hadis ni tadi. Kemudian dia kata hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'izu akhahu fil haya faqala al haya'u minal iman. Diriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar seorang menasihati saudaranya dalam hal malu, iaitu melarangnya, dan dia kata menganggap perbuatan itu buruk. Jadi malu ni dia bersangkut paut dengan akhlak kita. Saya beritahu begini, malu dengan Allah. Kan tuan-tuan bangun tengah malam ni kita duduk. Kan kita tak tahajud pun kita duduk, bangun tengah malam pukul 2 tu. Kan, ya Allah, ya Allah, banyaknya aku dapat rezeki daripada kamu. Ya Allah, aku bedal semua yang kamu bagi, ya Allah. Ya Allah, kan kita ni sebut satu-satu, kan, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah, kan, ya Allah banyaknya dosaku, ya Allah. Kan kita sebut dekat Allah ni. Allah tu tahu kita. Sebab saya sebutkan tadi, kalau dalam
Dalam Al-Quran tu disebut, dia kata wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira. Dan Allah kata cukuplah dengan aku dan kamu sebagai seorang hamba, aku tahu semua dosa-dosa kamu. Maknanya dosa ni tak payah cerita dekat orang lah. Tapi Allah kata aku tahu semua dosa kamu. Cukup dah. Walaupun orang semua tak tahu tak apa. Tapi Allah kata aku tahu. Kenapa? Memadai dengan Allah tahu, yang nak balas nanti Allah. Orang tak payah tahu dosa kita. Sebab memadai Allah tahu dosa kita dan Allah nak balas satu persatu. Kan? Jadi bangun malam kan, ya Allah banyaknya dosa aku ya Allah. Ya Allah, kan kita bangun tuan-tuan tengah malam, kita sebut tentang keburukan kita depan Allah, kita menangis, kita menangis jahatnya kita. Kan? Saya kata soal dosa ni yang orang tahu kita 5%, 10% je. 80% orang tak tahu. Tapi Allah kata cukup aku tahu. Kalau di akhirat nanti dibuka yang sekecil-kecil dosa kita, terkejut habis semua ni. Maka malaikat kata nanti dulu, ini yang paling kecil, yang paling besar belum lagi. Maka bila salah, malu. Kan? Orang ni bila tidak ada akhlak, salah, makan rasuah. Tuan-tuan tengok orang kena tangkap rasuah. Kan? Masuk dalam TV. Pernah tak dia angkat muka dia? Tunjuk depan TV, ni muka rasuah 5 juta. Tak. Ambil jaket tutup muka. Malunya. Kan? Ui, habis lari semua sini. Tuan-tuan, agak-agak di akhirat nanti boleh buka jaket dah depan Allah. Kan? Depan Allah nanti boleh ni buka tunjuk semua. Ni depan ni semua yang ada ni semua tengok. Kalau dunia pun you tak boleh angkat. Kan? Dengan sebab buat satu benda, dunia pun tak boleh angkat, dah tutup habis semua. Allah punya malunya. Sebab apa? Akhlak tak ada. Akhirat lagi. Subhanallah. Maka disebut, saya kata tadi tentang malu. Kalau kita ada perasaan malu kepada Allah, kan Allah ni sebagai Tuhan kita, maka kita kena ingat dosa kita. Tuan-tuan ingat balik, kan kita malam-malam ni kita ingat balik dosa kita. Allahu Akbar, subhanallah, banyaknya ya Allah nikmat yang kamu bagi, kan. Tapi dosa yang kita buat banyak juga ingat. Kemudian saya kata, bila kita timbul perasaan malu dengan Allah banyaknya dosa, fikir macam mana kita nak buat kebaikan. Maka banyakkan amalan kita. Kan? Maka kurang amalan, bangunlah malam. Dah elok bangun, solat tahajud, elok cantik dah. Kan? Istighfar, astaghfirullah. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita malu. Kita malu dengan apa yang ada, dosa yang kita ada. Itu saya kata akhlak kita dengan Allah. Yang kedua, saya kata malu kepada manusia. Ni dengan jiran, tetangga kita, kawan kita, kan, dengan yang ada kira bicara dengan kita. Nombor satunya, saya kata bila kita ada perasaan malu, kita kena memelihara akhlak, kena jagalah. Kan, kena jaga. Semua kena jaga, kan? Sebab apa? Bila orang tengok, saya kata kepada akhlak kita, jatuh maruah kita. Yang ampun cakaplah tuan-tuan, bukan saya kata dalam daerah Hili Perak tempat kita, tak sebutlah di mana, kan, satu orang Bilal, dia Bilal di masjid, tuan-tuan, Bilal di masjid. Tapi tuan-tuan, dia ialah mungkin itu dia punya amalan, yang perbuatan yang dia buat, tuan-tuan, dia suka ambil nombor ekor. Dia ambil nombor ekor, dia ni dipecat. Ya, dia ambil nombor ekor, dia pakai kopiah. Kopiah tak tanggal. Cuma dia nak pergi ambil nombor ekor, dia pakai helmet. Bila dia tanggal helmet, kopiah hilang. Kan, dia tanggal helmet tu, kopiah hilang. Kopiah dia lekat dalam helmet tu. Bila dia nak ni balik, dia pakai. Kan? Bila sampai masjid, dia tarik helmet, kopiah dia ada. Maka orang tengok, orang cerita, kata betul tak betul apa semua. Sampai pengurusi tengok. Pengurusi kata tak boleh. Kan? Satu orang Bilal, saya kata kalau macam tu akhlak dia tak boleh, sebab nanti orang lain tengok, kan? Orang lain tengok. Maka bila begitu tadi menjatuhkan maruah dia, akhir pecat. Kan? Jadi
saya sebutkan, kalau akhlak saya kata malu kepada manusia, kita kena jaga akhlak kita. Jangan buat perkara yang menjatuhkan maruah kita. Jangan buat perkara yang menjatuhkan maruah kita. Kemudian saya kata menjaga hati kita. Hati ni tempat tilik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tengok pada hati kita, kan? Jadi banyak sifat-sifat yang tak baik ada pada hati kita, buang, kan? Sebab bila tak baik daripada hati itu dah akan keluar di mulut, kan? Kadang-kadang ada orang okey, dari sudut penampilan dia okey, dari sudut amalan dia okey, tapi mulut dia jahat. Mulut dia jahat, kan? Dia okey, semua okey. Misalnya okey, janggut okey, kan? Semua okey. Tapi asyik buka mulut mencarut. Kan? Bila buka mulut dia mencarut. Maka tuan-tuan, akhlak kita, kalau tengok di sini hadis ni tuan-tuan, dia ringkas saja. Dia nak menerangkan kepada kita. Jadi balik kepada saya kata hadis ni tadi, dia kata malu adalah akhlak seorang muslim. Tuan-tuan pernah dengar perkataan warak, kan? Dia perkataan warak. Dalam agama ni, kan, orang kata warak, kan? Warak ni kalau orang Jawa dia kata kenyang, kan? Orang Jawa kata kenyang. Dia bukan cakap Jawa, dia cakap Arab, kan? Warak ni orang yang memelihara, kan? Orang yang boleh menjaga. Jadi setiap muslim kena ada sifat warak, kan? Menjaga. Jadi malu tadilah yang mengawal. Maksudnya malu itu mesti mengikut kepada syarak, kan? Bukan malu yang untuk melaksanakan syarak, tidak. Malu itu menurut kepada kehendak syarak. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan kita boleh ambil daripada majlis. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu kelemahan saya. Allah tu kita minta ampun banyak-banyak, dengan banyak kita mengucapkan lafaz astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawir bihi kuburana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wa bil istiqamah. Allahumma ja'alna allazina iza alimu amilu wa iza amilu akhlisu wa iza akhlisu kubilu indaka ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim.